apakah jenis masakan yang perlu dielakkan untuk pesakit breast cancer? Biasanya kalau ikut apa yang saya punya pengalaman pesakit breast cancer ni most of the time actually dia selalu mengalami masalah berat badan berlebihan. Ini berdasarkan pada statistik yang kita ni, kajian yang kita buat lah, bukan statistik, memang kajian, dan kita dapati memang most of the breast cancer patient mengalami berat badan berlebihan. Okay. So bila mengalami berat badan berlebihan ni, kalau untuk orang yang sihat pun kan kita cakap pemakanan seimbang dan sihat. Okay, kita kalau boleh bila kita kata seimbang dan sihat, kita nak orang tu mengekalkan berat badan yang ideal. Okay, macam mana nak tahu berat badan ideal ni? Usually kita akan rujuk kepada satu parameter yang kita panggil body mass index. Body mass index ni ataupun indeks jisim tubuh ni dia mengira kita punya berat ni adakah bersesuaian dengan ketinggian kita. Okay. Dan biasanya yang kita kata indeks jisim tubuh atau BMI yang berlebihan ni biasanya bila kita buat formula dia adalah berat kita bahagikan dengan kita punya nilai tinggi dalam meter. Okay, nilai tinggi tu kena kuasakan dulu sebelum kita bahagikan dengan berat. Okay, jadi bila kita dapat dia punya bacaan tu lebih daripada 24.9, it means that kita ada masalah berat badan berlebihan. Tapi biasanya kita boleh nampak sebenarnya, kita boleh nampak secara physically kalau kita tengok memang kita boleh nampak. Okay, so bila berlaku begini, okay, makanan yang perlu dielakkan, bukan elak pun sebenarnya tau, dia kena, orang kata kita kena kurangkan ataupun terhadkan adalah makanan yang mengandungi lemak tinggi. Mengandungi lemak tinggi ni usually yang kita masak menggunakan santan, yang kita goreng. Okay, biasanya kalau kata santan ni, apa yang dietitian selalu buat adalah kita sarankan supaya kita tukar dengan susu rendah lemak ataupun kurangkan amount yang digunakan daripada santan pekat, maybe kita cairkan ataupun guna je susu rendah lemak atau susu cair. Satu lagi kalau goreng ni, kalau siapa yang kat rumah ada air fryer ke microwave ke apa ke boleh guna, ataupun kalau nak goreng juga pastikan jangan kerap. Okay. Orang Malaysia, orang kita, dia tak tahu bila kita kata kerap tu maksudnya maybe dalam seminggu sekali. Tapi bukanlah bermaksud macam ayam goreng seminggu sekali. Tidak. Jangan lupa pasal kuih tiaw goreng, mihun goreng, ikan goreng, nasi goreng. Okay, so kalau you dah ambil makanan-makanan macam ni dalam minggu tersebut, cuba varietikan cara masakan yang anda makan selepas itu. Untuk ambil dalam kata setiap hari ada benda bergoreng tu dikira kerap. Itu yang sebenarnya boleh menyebabkan berat badan kita bertambah. Okay. Dan bila berat badan bertambah, maksudnya bila kita timbang, kita cek, kalau biasanya dekat klinik dietitian kita ada satu alat yang kita boleh ukur lemak tau. So biasanya bila orang yang ada masalah berat badan, lemak dia tinggi. So lemak ni yang sebenarnya secara tak langsung akan menyebabkan risiko kena kanser tu tinggi. Dan yang saya patah balik kepada gula tadi, okay, gula ni pula kalau kita makan secara berlebihan, maksudnya kita sihat, kita tak ada masalah nak makan, kita boleh makan dengan bagus, nasi boleh habis pinggan semua, tapi kita kerap makan benda-benda yang manis. Okay, benda yang manis ni bila kalori tu kita ambil secara berlebihan, lepas tu kita tak aktif bersukan apa semua, maksudnya buat aktiviti fizikal, lemak, gula ataupun tenaga yang berlebihan terhasil daripada apa yang kita makan akan ditukarkan kepada lemak yang menyebabkan kandungan lemak dalam badan kita makin bertambah. So bila makin bertambah, itu yang saya cakap tadi akan meningkatkan risiko terkena kanser. Okay, so kalau kata kita nak jaga makan supaya kita tak kena kanser, pastikan kita capai kita punya berat badan yang ideal tu. Itu saya rasa mampu untuk menjawab soalan yang ditanyalah. Okey, ni bukan setakat untuk pesakit breast cancer sajalah. Kepada mana-mana penyakit kanser yang ada, kalau anda mengalami berat badan berlebihan, itulah makanan yang perlu dielakkan. Elakkan ataupun kurangkan sebenarnya. Okey, tapi kena modify accordingly to you punya situation. Sebab bila kita tengah buat treatment ni, macam-macam perkara boleh berlaku. Dan salah satunya kesan-kesan daripada treatment kadang memang tak boleh nak makan lah, mulut ada ulcer apa semua kan. At that time you prone to orang kata lose weight dengan banyak, yang which is itu tak berapa bagus lah, okay, untuk pesakit kanser.